Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam channel Mursyid Channel Pentas Bicara Melayu Mesir. Okey, so kali ni apa topik perbincangan yang kita akan bincangkan pada waktu ini? Mungkin rakyat Malaysia pernah dengar kot satu istilah atau perkara yang dipanggil sebagai ilmu mantik. Rasa ramai je orang kat Malaysia yang cakap ilmu mantik, ilmu mantik. Tapi tahu tak apa itu ilmu mantik? Jadi bersama dengan kita pada hari ini adalah Ustaz Muhammad Thaqif Iman bin Azmi. Beliau ini merupakan mahasiswa tahun ketiga di Universiti Al-Azhar, Kuliah Usuluddin Jabatan Akidah dan Falsafah. Assalamualaikum dan selamat datang saya ucapkan kepada Ustaz. Jadi insya-Allah dengan Ustaz Thaqif, hari ini kita akan bersama-sama berbual dan berbincang tentang ilmu mantik. Jadi Ustaz, untuk permulaan ni lah, boleh tak Ustaz terangkan apa sebenarnya ilmu mantik ni? Baiklah, terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis, Mursyid di channelnya sendiri, Mursyid Channel. Dan soalan ini berkaitan dengan ilmu mantik. Yang mana ilmu mantik ni dah biasa kita dengar sebenarnya. Sebab saya waktu balik ke Malaysia pada tahun yang kedua, saya mendengar juga sebahagian sahabat saya bertanya tentang ilmu mantik. Dan sebahagian orang tua juga bertanya tentang ilmu mantik. Dan sebahagian masyarakat juga berbicara tentang ilmu mantik. Jadi, saya rasa ilmu mantik bukan satu ilmu yang asing lagi pada zaman kini. Jadi, bila ilmu mantik itu bukan satu ilmu yang asing, maka perlu untuk kita tahu apakah ilmu mantik itu sendiri. Kerana setiap istilah itu ada definisinya. Jadi, maka kita perlu tahu apakah definisi setiap ilmu itu. Jadi, kembali kepada soalan yang pertama. Apakah itu ilmu mantik? Ilmu mantik mempunyai dua definisi. Pertama, definisi untuk orang yang menuntut ilmu mantik itu sendiri. Dan yang kedua, definisi untuk orang untuk mengetahui secara ijmal ataupun secara ringkasnya apakah itu ilmu mantik. Tanpa dia perlu belajar ilmu mantik, dia boleh tahu apakah ilmu mantik. Okey, baiklah. Sebabkan medium kita adalah untuk masyarakat awam, maka saya akan jelaskan pengertian ataupun definisi yang kedua bagi ilmu mantik. Apakah itu ilmu mantik? Yang mana jika kita tahu takrif ini ataupun definisi ini, maka orang ramai akan mudah faham apakah ilmu mantik. Ilmu mantik adalah satu qanun. Apakah itu qanun? Qanun adalah satu undang-undang. Apa itu undang-undang? Adalah satu kaedah yang dikumpulkan, yang mana dengan qanun ini dapat memelihara akal kita daripada salah berfikir. Yang mana dapat memelihara akal kita daripada salah berfikir. Kerana apa? Kerana ilmu itu terdapat dua bahagian. Ada ilmu yang mudah, tidak perlu berfikir. Dan ada ilmu yang susah, perlu kepada nazar ataupun berfikir. Nazar itu maksudnya adalah berfikir. Jadi perlu kepada berfikir. Jadi, jika kita tidak belajar kaedah-kaedah untuk kita memelihara akal kita daripada berfikir dengan betul, maka akan melazimkan kita secara sewenang-wenangnya meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya. Setiap istilah ada maknanya. Jika kita tidak mengetahui kaedah-kaedah meletakkan maknanya, maka kita akan sewenang-wenangnya memberikan makna. Jadi, apa akan berlaku? Maka akan kekacauan akan berlaku. Semua bercakap dengan sewenang-wenangnya tanpa ada kaedah dan juga panduan. Itu secara basicnya ataupun ringkasnya tentang definisi mantik untuk difahami kepada masyarakat awam. Jadi kita boleh katalah ilmu mantik ni satu ilmu yang menetapkan kaedah, di mana kaedah ni membantu kita untuk berfikir dengan cara yang betul. Betul Ustaz? Ya, betul tu. Boleh tak Ustaz bagi satu contoh macam mana? Okey, contohnya adalah jika kita berjumpa dengan orang yang bukan Islam. Mereka bertanyakan, apakah itu Islam? Mereka meminta apa? Mereka meminta definisi. Maka, jika kita tidak belajar ilmu mantik dan kita tidak mengetahui kaedah-kaedah untuk kita memelihara akal kita daripada memberi takrif yang betul, maka kita akan sewenang-wenangnya memberikan makna Islam itu dan mungkin mendatangkan kemusykilan lebih besar lagi kepada orang itu. Orang bukan Islam itu. Maka apa akan jadi kepada orang bukan Islam itu? Lebih tidak mengenali Islam. Lebih tidak mengerti apakah itu Islam. Lebih jauh daripada Islam. Sebab itu penting untuk kita tahu apakah kaedah untuk kita membuat sebuah takrif supaya kita dapat memberi kepuasan hati kepada orang yang bertanya. Oh, jadi apa yang Ustaz cuba maksudkan antara, mungkinlah apa yang saya cuba nampak, antara fungsi
ataupun kegunaan ilmu mantik ni untuk kita menetapkan satu definisi. Di mana kalau kita salah mendefinisikan sesuatu atau salah memberikan takrifan kepada suatu perkara, maka ianya akan membawa pada kerosakan ataupun masalah lah kiranya. Okey, jadi saya faham. Macam yang Ustaz Taqib cakap tadi, masa dia kat Malaysia, dia pun dah pernah dengar. Begitu juga saya. Masa saya baru-baru ni lah balik Malaysia, saya berceritalah tentang agama kat keluarga dan sebagainya. Tiba abang-abang saya tanya tentang ilmu mantik. Oh, jadi saya fikir, ilmu mantik ni orang Malaysia pun dah dengar orang awam. Kalau orang awam tahu, bukan orang belajar agama. Abang-abang saya bukanlah orang yang kira belajar pengkhususan dalam agama. Tak, dia orang awam biasa. Tapi perkataan ataupun orang kata ilmu mantik ni dah sampai ke telinga-telinga orang ataupun masyarakat awam tu sendiri. Jadi kita beralih kepada soalan kedua lah Ustaz. Okey. Jadi kita dah tahu tadi tentang ilmu mantik tu apa. Iaitu satu kaedah yang disusun ataupun ditetapkan untuk membantu cara kita berfikir dengan betul. Okey, sekarang ni boleh tak Ustaz bagi tahu kat kami semua ni kenapa kita perlukan ilmu mantik ni? Baiklah. Untuk soalan yang kedua ini, iaitu hajat kita ataupun keperluan kita kepada ilmu mantik adalah dengan melihat kepada realiti kita sendiri. Iaitu dengan dunia kini, kita sentiasa bermain dengan istilah. Kita sentiasa claim ataupun kita menuntut sesuatu. Maka kita jika tidak mengetahui panduan-panduan dalam kita meletakkan sebuah definisi dalam sebuah istilah itu, maka akan melazimkan kesalahan. Dan bila ada kesalahan, maka tidak betul lah cara kita berfikir. Jadi Imam Taftazani meletakkan apakah keperluan kita kepada mantik. Hajatun nasi ila mantik. Keperluan manusia kepada mantik. Apa kata Imam Taftazani? Imam Taftazani kata, terkadang-kadang, saya terjemahkan, terkadang-kadang manusia berlaku kesalahan dalam berfikir. Maka manusia memerlukan, nampak keperluan, manusia memerlukan kepada sesuatu undang-undang ataupun sesuatu kaedah-kaedah yang mana dengan kaedah ini dapat memelihara mereka, iaitu manusia itu sendiri, daripada salah dalam berfikir. Jadi keperluan kita adalah, yang pertama, dalam kita mendefinisikan sesuatu, maka kita perlu ada kaedah. Yang kedua, apabila kita claim sesuatu, kita menuntut sesuatu. Contoh kita katakan, saya adalah insan yang baik. Maka kita perlu datangkan bukti, perlu datangkan dalil. Maka bagaimanakah cara kita nak buat dalil? Kena ada panduan. Maka ada dua perkara yang kita perlu kita beri ihtimam ataupun kita pentingkan sekarang ini adalah, pertama, cara untuk kita buat definisi, dan yang kedua, cara kita untuk membuat dalil. Jadi itu yang diajarkan dalam ilmu mantik. Maka itulah keperluan kita belajar kepada mantik supaya dia dapat memberikan jalan yang baik kepada seorang manusia itu dalam melafazkan sesuatu ungkapan. Supaya dia tidak bermain-main dengan ungkapan seperti mana golongan sofis, yang mana dia bermain-main dengan lafaz. Di sisi mereka itu betul, maka itu betul. Di sisi saya itu salah, maka bagi itu saya salah. Tapi tak ada benda yang kebenaran yang hakikat ataupun kebenaran yang boleh menjadi sebuah aras semua orang boleh terima. Ibaratnya Ustaz nak kata satu function ataupun fungsi memantik ni, kita nak mendapatkan satu natijah atau perkara tu betul ataupun salah. Kalau betul-betul lah dia, salah dah salah dia. Dia bukan semata-mata macam, okay, kalau kau rasa betul, betul lah. Kalau aku salah, salah, tak apalah. Pendapat kau, pendapat kau, pendapat kau, pendapat aku. Sebab apa? Apa yang saya faham lah pada Ustaz kata, nak tak nak kadang satu perkara tu tak semua benda ada khilaf ataupun ada beza pendapat. Kadang-kadang satu perkara tu jawapannya hanya satu. Dan kita nak cari jawapan yang betul. Betul tak Ustaz? Betul, betul. Kadang kesalahan kita adalah belajar mantik ni confirm akan betul. Kita tak akan salah langsung. Sebenarnya ilmu mantik ini bukan mengajarkan kita untuk kita sentiasa betul ataupun kita sentiasa salah. Tetapi ilmu mantik mengajarkan kita supaya kita bercakap sesuatu yang logik. Yang boleh diterima akal orang waras. Kesilapan orang adalah, itulah belajar mantik. Nanti nak kata orang salah lah tu. Sebenarnya bukan begitu tuan-tuan. Sebenarnya adalah kita belajar mantik supaya kita dapat menyusun segala perkara yang ada di dalam akal kita dan kita melafazkannya, dan lafaz yang kita ungkap itu adalah sesuatu yang logik yang boleh difikir oleh semua orang. Logik. Sebab itu panggil ilmu mantik diterjemahkan kepada ilmu bahasa Melayu adalah ilmu logika. Ilmu yang logik. Ada ilmu logika klasik, ada ilmu logika moden. Dinamakan ilmu logika, yang mana boleh diterima oleh akal yang waras.
Faham. Ada lagi tambahan Ustaz? Ataupun cukup Untuk keperluan itu saya rasa itulah yang perlu difahami lah oleh masyarakat. dipahami lah. Okay. Jadi itu adalah serba sedikit tentang kenapa perlunya seseorang tu kepada mantik kan. Supaya apa? Pertama, didorong cara berfikirnya tu dengan betul seperti dalam takrifan ataupun definisi ilmu mantik tu sendiri. Betul. Kedua, supaya apa? Supaya kita dapat melihat suatu perkara tu dengan tepat. Kita meletakkan suatu perkara tu pada tempat dia. Macam saya pun belajar juga mantik tapi secara basic lah. Bukan macam Ustaz Taqib yang betul-betul belajar mantik secara lebih detail dan sebagainya. Antara yang saya dapat lah dalam ilmu mantik ni, contohnya dari segi penggunaan satu kalimat ataupun perkataan, kita melihat daripada sudut bahasa dan istilah. Dan kadang bahasa dan istilah tu berbeza juga ikut pada tempat dan semasa. Contohlah kalau macam kita kata, kita membezakan antara roti dengan biskut. Roti tu roti lah yang lembut yang kita makan kan. Biskut tu yang rangup-rangup tu. Betul kan? Akan tapi di belah Kedah, biskut ataupun roti tu adalah benda yang sama panggilan dia. Jadi bila sebut biskut lah. Maksudnya juga roti, betul kan? Gitulah. Jadi bila katakanlah kalau kita pergi ke Kedah, kita sebut roti mungkin diorang kurang dapat. Tapi itu dah bahasa diorang. Itu adalah salah satu fungsi jugalah apa yang saya dapat sama ni belajar kan. Okay, jadi itulah serba sedikit tentang apa nama katanya tadi. Kenapa perlu kepada ilmu mantik. Jadi kita beralih kepada soalan yang seterusnya. Okay, soalan yang seterusnya adalah, boleh tak Ustaz tunjukkan sedikit aplikasi ilmu mantik ni dalam kehidupan seharian? Baiklah, sebelum masuk kepada soalan yang ketiga ni, saya suka untuk menceritakan tentang istilah tadi tu. Yang mana ketika saya duduk dengan kawan-kawan orang Kelantan, dia hidangkan saya terbikai. Terbikai, okey. Tetapi dia kata apa tau? Jemput makan Ustaz Timun. Okey, dapat sikit. Jadi saya kata, timun ya? Ini bukan timun. Saya cakap, ini terbikai. Tak. Orang-orang tengah Kelantan panggil ni timun. Timun Cina. Saya pun dah blank lah, dah jam. Jadi, pentinglah kita tahu istilah setiap adat dan juga huruf. Okey, kembali kepada soalan yang ketiga. Bagaimanakah aplikasi? Kita nak mengaplikasikan, kita nak menggunakan mantik dalam kehidupan seharian kita. Baiklah. Yang pertama, kita sentiasa berdialog. Kita sentiasa bercakap dengan sahabat-sahabat, bercakap dengan sesama saudara, kita bercakap dengan kawan-kawan. Dan setiap ungkapan kita kadang-kadang menggunakan sebuah kata-kata yang memerlukan kepada penjelasan. Jadi, apabila ada satu lafaz yang memerlukan kepada penjelasan, maka kita akan ditanya. Contohnya, kita cakap, beliau itu adalah artis. Kita nampak seorang berdakwah. Maaf saya, bukan artis. Dia itu adalah seorang pendakwah. Kita nampak seorang itu bercakap di depan media sosial, contohnya. Dia cakap Allah sayang, contohnya. Dia cakap, selain Allah sayang, dia cakap, berlakukan, jom kita buat perkara baik. Jom kita masuk syurga sama-sama. Dan kemudian dia paksa, contoh orang bukan Islam, jom, awak kena masuk Islam. Kalau awak tak masuk Islam, awak akan masuk neraka. Dia kat situ. Jadi, bila buat perkara itu di depan media sosial, maka orang cakap itu adalah pendakwah. Kemudian, bila kita cakap situ, orang akan tanya kepada kita, apa itu pendakwah Apa itu ustaz? Apa itu ulama? Mereka bertanya. Jadi, kalaulah kita memberikan satu penjelasan ataupun definisi tentang pendakwah itu yang salah, maka akan melazimkan mudahnya mereka itu memanggil semua orang itu pendakwah. Contoh kita cakap, pendakwah itu apa? Pendakwah adalah orang yang mengajak kepada kebaikan. Jadi ada seorang makcik yang tak pernah belajar agama, tapi dia mengajak kepada kebaikan. Adakah dia pendakwah? Ya, dia pendakwah. Tapi sekarang ini masalahnya adalah masyarakat memahami pendakwah itu adalah ustaz. Bila mereka memahami pendakwah itu adalah ustaz, maka kita perlu memberi takrifan yang bertepatan dengan masyarakat. Jadi, tak semua orang kita boleh panggil dia pendakwah. Sebab pendakwah akan berceritakan tentang Islam. Maka kita memberikan takrif, definisi yang bertepatan dengan orang tersebut. Ataupun istilah tersebut. Pendakwah, ustaz. Okey, jadi apabila kita nak memberikan definisi apakah itu ustaz, jadi kita perlu tahu kaedah untuk kita pastikan kita punya takrif itu, definisi itu bertepatan dengan
kepuasan hati masyarakat, supaya masyarakat tidak akan ada kemusykilan dan berlakunya kekecauan. Bayangkan jika semua takrif yang mana tidak inklusif dan juga tidak eksklusif ataupun dalam bahasa Arabnya adalah jami' mani', maka definisi itu akan meletakkan semua yang tidak bertepatan dengannya masuk ke dalam definisi tersebut. Contoh dia letak adalah, apakah itu ustaz? Ustaz adalah yang baik. Seorang yang baik. Contoh, tu definisi dia lah. Dia nampak ustaz seorang yang baik, dia letakkan takrif. Definisi bagi ustaz adalah Orang yang yang baik. Jadi apakah kemusykilannya adalah apabila orang itu pergi ke tempat lain dan dia nampak orang tu baik. Itu ustaz. Dia pergi tempat lain. Itu ustaz. Dia nampak orang tu baik. Jadi kalau kita kata, kalau kita definisikanlah ustaz tu orang yang baik, katakanlah kalau ada orang non-Muslim, orang kafir kan, orang Cina dan sebagainya, dia pun baik, maka kita kata dia ustaz. Dia ustaz. Sebab jadi, apa? Sebab makna kita tidak eksklusif. Jadi itulah masalah dia. Itu masalah dia. Satu lagi contohnya, ya Mursyid, kita nak meletakkan makna Muslim. Ini lagi penting. Jika orang bukan Islam bertanya kepada kita apakah itu Islam, maka kita letakkan apa? Kita letakkan contohnya, Islam adalah agama yang menyebarkan kedamaian. Maka orang kafir itu pun pergi, dah tahu makna Islam. Dia cakap dengan kawan dia, agama Islam adalah agama yang menyebarkan kedamaian. Lepas tu dia punya kawan pun kata, agama saya pun, dia Buddha, agama saya pun menyebarkan kedamaian. Yahudi pun kata begitu. Jadi kita boleh claim lah itu semua Islam enggak lah Semua kalau itu macam tu. Islam. Nampak? Itu bahayanya. Bahayalah. Jadi bila kita tak tahu satu panduan yang boleh menyebabkan kita memberikan satu takrifan yang memuaskan hati semua, jadi akan menyebabkan kekecauan seperti itulah. Jadi bagaimanakah cara kita nak buat definisi yang baik? Sebab itulah datangnya ilmu mantik. Ilmu mantik yang mana dalam ilmu mantik ini, di akhir bab tasawurat ataupun dalam bab yang pertama, ada membicarakan tentang apakah syarat-syarat panduan-panduan untuk kita membuat definisi. Mestilah definisi itu jami', mani', semua itu istilah dalam ilmu mantik, dan kita perlu belajar ilmu mantik supaya kita memberikan sebuah definisi yang jami' ataupun definisi yang sangat baik. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita menuntut kebenaran atas dakwaan kita. Contohnya, kembali kepada Islam, saya seorang Muslim. Saya itu adalah sebuah dakwaan ataupun satu pernyataan. Dan pernyataan ada ihtimal benar dan ada ihtimal salah. Maka ada kemungkinan benar, kemungkinan salah lah. Ihtimal tu kemungkinan. Ada kemungkinan betul dan ada kemungkinan salah pernyataan yang saya cakap ni. Iaitu saya seorang Muslim. Jadi untuk membuktikan saya seorang Muslim yang betul, yang hakiki, maka saya perlu memberikan dalil. Buktilah kiranya. Bukti, dalil ataupun argumentasi. Kita perlu memberikan dalil. Jadi bagaimanakah kita nak buat dalil yang betul? Menepati segala syarat-syaratnya. Jadi ilmu yang menyediakan syarat-syarat dan juga panduan-panduan dalam membuat sebuah dalil adalah terdapat di dalam ilmu mantik. Masya Allah. Jadi nampak tak sekarang ni, segala kehidupan kita, iaitu kita bercakap, kita menggunakan istilah, kena perlukan penjelasan, definisi. Maka perlukan sebuah kaedah, ada dalam ilmu mantik. Bila kita buat dakwaan, kita kena buktikan dakwaan kita itu benar, maka ada definisi, panduannya di dalam ilmu mantik. Maka ulama dah susun di dalam ilmu mantik, maka kenapa kita masih lagi tersalah dalam berfikir, dan kita masih lagi menyalah anggap mantik ini sebuah ilmu. Maafkan saya kalau ada sebahagian orang mengatakan ilmu mantik adalah ilmu yang daripada orang kafir, maka tidak boleh belajar. Sedangkan ilmu ni adalah sekadar macam ilmu matematik. Ilmu matematik ada formula dia. Kan? Ada formula dia. Kalau kita ikut formula dia, maka kita dapat jawapan yang betul. Begitu juga ilmu mantik. Ada formula untuk kita berfikir dengan baik. Maka kita gunakan formula tersebut, kita akan dapat berfikir dengan baik. InsyaAllah. InsyaAllah. Naruhodo. Okey. Jadi, macam agak penting jugalah kita dengar kan. Ilmu mantik ni, kalau salah, salah lah banyak benda. Banyak benda kita akan salah faham, banyak benda akan berlaku kekacauan, kerosakan dan sebagainya. Jadi, ni soalan tambahan lah untuk Ustaz. Apa pandangan Ustaz? Adakah perlu bagi orang awam, kalau untuk penuntut ilmu, perlulah kita fahamlah penuntut ilmu untuk memahami akan ilmu mantik. Kalau orang awam, perlu tak diorang belajar ataupun diorang hanya sekadar tahu benda itu ada, ilmu mantik ni ada? Baiklah. Bagi pendapat saya sendiri, seperti mana
kita dalam kehidupan seharian itu tidak terlepas daripada ibadah sebagainya. Dan kita memerlukan ilmu fiqh untuk kita tahu segala hukum hakam walaupun tidak kepada pencapaian yang paling tinggi. Cukup sekadar kita tahu benda-benda yang basic, benda-benda pokok, asas. Jadi kita boleh hidup dengan baik. Kan? Kerana tidak semua perkara yang kita perlukan ustaz. Ustaz tidak ada samping kita sentiasa. Maka kita perlu ada ilmu serendahnya ataupun paling kurang paling kurang kita tahu asas dia. Jadi patut kita pergi kepada ilmu, kita lihat kepada ilmu akidah contohnya. Kehidupan seharian kita tidak lepas daripada kita beriktikad. Kita terjumpa sesuatu yang mungkin mendatang kepada syirik, kita tahu ini yang mendatang kepada syirik. Maka kita dari mana pada perkara itu datang pada ilmu tauhid. Kita perlu belajar ilmu tauhid walaupun sekurang-kurangnya pada ilmu daripada dasar asas dia. Dasar asas. Jadi saya nampak apabila dunia ini semakin lama semakin kacau dalam berfikir. Maka bagi saya perlu kepada masyarakat awam khususnya untuk mereka mengetahui secara ringkas ataupun secara asas ilmu mantik itu apakah. Kerana ilmu mantik yang bagi saya yang muskilah pada ilmu mantik adalah bahasa Arab. Mungkin kita ada asatiza ataupun ustazah yang mahir dalam menterjemahkan segala perkara term-term ataupun tema-tema yang dalam ilmu mantik ini diterjemah kepada bahasa Melayu supaya dapat difahami. Memang dalam mantik ada istilah, contohnya adalah daruri, nazari. Kita boleh terjemahkan kepada daruri itu adalah ilmu yang mudah. Nazari itu ilmu yang susah, perlu pada berfikir. Kita boleh terjemahkan istilah-istilah itu supaya masyarakat boleh adapt, biasakan diri kepada ilmu mantik. Itu bukan masalah yang besar. Cumanya adalah apabila kita asatizah sendiri mengatakan bahawa ilmu mantik ni untuk pelajar je. Itu yang menjadikan mungkin masyarakat awam tidak pernah kenal pun ilmu mantik. Jika kita kenalkan selalu, maka mungkin akan ada rasa minat untuk ilmu mantik lebih digerakkan di negara kita sendirilah, Malaysia khususnya. Itu pendapat saya. Saya agak setuju juga dengan pendapat Ustaz Taqib. Perlu juga orang awam kira macam mana tahu akan dasar ataupun asas kepada ilmu mantik. Kurang-kurang ada perkara yang dia dapat bezakan. Kalau dia tak dapat bezakan, kurang-kurangnya dia tak cepat menuduh. Dia boleh tawakuf ataupun kita berhenti seketika daripada bincangkan benda tu lah. Sebab apa? Sebab dia faham. Jadi mungkinlah daripada pendapat Ustaz Taqib ni mungkin ada asatizah, ustaz-ustaz kita, ustazah kita, alim ulama kita yang mungkin boleh membuat pembaharuan. Kan? Bukan saja terjemah, bahkan susun balik dalam satu bentuk yang mudah ilmu mantik ni yang khusus untuk orang awam. Seperti mana perbahasan ilmu akidah ataupun ilmu fiqh yang basic-basic. Begitu juga ilmu mantik kurang-kurang untuk orang awam ni dia ada cara panduan berfikir. Diorang tahu bahawa tak semua benda diorang boleh cakap atau tuduh sewenang-wenangnya. Betul tak Ustaz? Betul. Jadi itulah serba sedikit pengetahuan kita pada waktu ni tentang ilmu mantik. Jadi bukan calang-calang ilmu mantik ni ataupun nama lain dia ilmu logika. Jadi sebelum kita mengakhiri, boleh tak Ustaz bagi kesimpulan sikit apa yang kita bincangkan pada hari ini? Baiklah. Kesimpulannya adalah ilmu mantik, seperti mana saya bagikan definisi ilmu mantik itu sendiri, adalah satu kaedah, konun. Di mana kalau kat Malaysia pun ada konun juga. Kalau kita tak ikut konun Malaysia, kita akan didenda. Begitu juga sebab konun itu dibuat untuk memastikan keamanan negara. Jadi begitu juga ilmu mantik, ada konun dia, ada undang-undang dia, ada kaedah-kaedah dia supaya kita berfikir dengan baik. Jadi ada dua perkara saya simpulkan. Pertama, dalam mendefinisikan lafaz, mendefinisikan istilah-istilah. Kita perlu tahu kaedah-kaedahnya, maka kaedah-kaedah dalam ilmu mantik. Yang kedua, dalam kita claim bahawa dakwaan kita itu adalah benar ataupun dakwaan dia adalah salah, maka kita perlukan bukti ataupun kita perlukan dalil ataupun kita perlukan argumentasi. Maka perkara itu terdapat di dalam ilmu mantik. Jadi dua kesimpulan ini yang perlu dipegang ketika kita semua apabila kita hendak mengenali ilmu mantik itu sendiri. Kalaulah dengan mendengar apa yang saya ceritakan ini dan saya sampaikan ini, ada terdetik hendak belajar ilmu mantik, maka kita ada gambaran awal. Kita tahu ilmu mantik ni apa, mampu memberikan apa, kenapa perlu ilmu mantik, apa aplikasi mantik dalam kehidupan kita jelas benda ni. Jadi bila kita jelas benda ni, maka tidak ada masalah untuk kita mendalami suatu ilmu itu. Kerana kita ada minat. Itu pendapat saya dan kesimpulannya.
Jadi terima kasihlah kita ucapkan kepada Ustaz kita, Ustaz Taqib, yang sudi luangkan masa sudi luangkan masa kepada kita semua untuk cerita, untuk bagi tahu, berkongsi ilmu tentang apa tu ilmu mantik. Moga-moga dengan penjelasan daripada Ustaz Taqib, semua dapat faham akan apa itu ilmu mantik ataupun nama lain dia ilmu logika. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih, syukran jazilan, jazakumullahu khairan bi khairil jaza kepada Ustaz Taqib. Jadi sebagai akhir kata, jangan lupa untuk subscribe channel kami, Mursyid Channel, Pentas Bicara Melayu Mesir. Assalamualaikum.